Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bersama dengan saya lagi dalam program Satu Hadis Anjuran Panitia Peringkat Islam SK Pusat Dungun. Tajuk kita pada kali ini ialah ancaman yang keras buat mereka yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, puasa Ramadan merupakan satu kewajipan yang perlu ditunaikan oleh seluruh umat Islam khususnya. Ia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khams. Dibinanya Islam itu atas 5 perkara. Salah satu daripada yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut ialah wasaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kewajipan puasa Ramadan ini mesti ditunaikan apabila menepati syarat-syarat wajibnya. Para ulama menyatakan kepada kita bahawa syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Sebagaimana yang disebut di antara kitab Safinatun Najjar. Yang pertamanya ialah Islam. Yang keduanya taklif. Yang dimaksudkan dengan taklif ini ialah baligh dan juga aqil. Dia sampai umur dan dia seorang yang berakal. Dan yang ketiganya, dia seorang yang itaqah. Dengan arti kata dia tu mampu untuk melakukan ibadah puasa. Kemudian yang keempatnya sihah. Itulah dia memiliki kesihatan yang baik. Kemudian yang kelimanya ialah iqamah. Dia bermukim, yakni tidak bermusafir. Maka siapa-siapa yang menepati 5 perkara ini pada dirinya, maka wajiblah dia berpuasa. Wajiblah dia berpuasa. Tapi jika salah satu daripada 5 perkara ini tiada, maka tidak menjadi kewajipan kepadanya berpuasa. Cuma perlu kita diingat syarat yang pertama yang kita sebutkan tadi, iaitulah Islam. Jangan pula kita duduk merasa dalam diri kita, sedaplah orang yang bukan Islam tak wajib berpuasa. Mereka boleh makan, mereka boleh minum, mereka boleh buat apa sahaja yang kita tak boleh buat pada siang Ramadan. Sebab puasa tak wajib. Tak wajib dia berpuasa. Perlu kita fahami maksud mereka yang bukan Islam tak wajib berpuasa ni, dengan erti kata pemerintah yang memerintah negara Islam ni, mereka ni tak wajib untuk mengenakan hukuman ke atas golongan yang bukan Islam kerana tidak berpuasa. Itu maksud yang perlu kita faham di sini. Bila kita kata orang Islam sahaja yang wajib berpuasa dan orang bukan Islam tak wajib berpuasa, dengan arti kata atas dunia, pemerintah tak perlu mengenakan hukuman ke atas orang yang bukan Islam yang tidak berpuasa. Namun, mereka yang tidak berpuasa atas dunia, sama ada seorang yang Islam, dia tak berpuasa tanpa sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak, ataupun dia tak berpuasa kerana dia bukan sebagai seorang Islam, mereka ni semua akan mendapat hukuman daripada Allah SWT. Golongan yang bukan Islam yang tidak berpuasa, mereka akan diazab oleh Allah SWT. Melainkan jika mana mereka menganut agama Islam, mereka masuk Islam, mereka mengucap 2 kalimah syahadah, maka segala dosa yang dilakukan sebelum ini akan diampunkan oleh Allah SWT. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam menghapuskan segala apa yang ada sebelum daripadanya. Baik. Kemudian, perlu kita fahami di hari akhirat, golongan yang tidak berpuasa ni tanpa alasan yang diizinkan oleh syarak, kalau dia sebagai seorang Islam, kalau dia bukan sebagai seorang Islam, dia tak berpuasa, mereka akan diikut oleh Allah. Perkara ini kita boleh lihat dalam masalah sembahyang. Allah sebut dalam satu ayat, ma salakakum fi saqar. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Lalu mereka jawab, mereka lam nakum minal musallin. Mereka ni tidak tergolong dari kalangan orang yang sembahyang. Jadi disebut sebab masuk api neraka saqar ini sebab tak sembahyang. Sebab tidak sembahyang. Maka orang yang bukan Islam,
mereka akan mendapat azab daripada Allah berganda-ganda. Kerana mereka kufur pada Allah, kemudian yang kedua kerana mereka tidak sembahyang. Kalau tak puasa pula, mereka diazab pula kerana tidak melakukan ibadah puasa. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua sehingga kita menjadi seorang Islam. Mudah-mudahan. Baik. Jadi itu dia perkara yang perlu kita fahami. Jadi siapa-siapa yang tidak mencukupi salah satu daripada syarat ini, maka dia tidak wajib menunaikan ibadat puasa. Cuma yang pertama tadi, sebagaimana kita terangkan tadi, sebagaimana yang telah kita nyatakan, itulah dengan maksud pemerintah tak wajib mengenakan hukuman kepada orang bukan Islam yang tidak berpuasa. Ada pun yang lain, dia tu orang Islam, tapi dia tu tidak taklif lagi, dia seorang budak, maka dia tidak berpuasa, maka tidaklah dianggap berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dia syarat yang keempat, sihat, kesihatan yang baik, tiba-tiba dia sakit, maka bolehlah dia untuk tidak berpuasa. Kerana apa? Kerana sakit. Maka di sini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kita ambil masalah yang kita nak bincang ni di kalangan umat Islam tu, yang mana syarat yang pertama Islam tu dah ada, tapi 4 syarat lain pun dah ada pada dia, cukup belaka 5 syarat, namun demikian mereka tidak melakukan ibadah puasa. Yang ni kita nak bincang sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Apakah dia ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW? Hadis yang kita nak kongsi pada hari ini, yang menceritakan tentang kedudukan orang yang sengaja tanpa keizinan daripada syarak tidak berpuasa pada siang Ramadan, pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyebut, sebagaimana dalam satu hadis yang kita nak kongsi pada hari ini, ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsah wala mara lam yaqdi anhu shaumud dahri kullihi wa in samah gharib. Baik. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang aftara, yang berbuka satu hari daripada Ramadan dengan tiada kebenaran, rukhsah daripada syarak, dan bukan kerana sakit, tiada boleh menggantikan daripadanya, iaitu daripada satu hari yang ditinggalkan daripada bulan Ramadan itu, oleh puasa setahun kesemuanya, dan sekalipun dia berpuasa setahun. Hadis gharib. Baik. Jadi dalam hadis ni Nabi menyatakan kepada kita, sesiapa yang aftara, yang berbuka, sama ada dia berbuka dengan cara makan, sama ada dia berbuka dengan cara bersetubuh, merokok dan seumpamanya, yauman, pada satu hari, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, min ghairi rukhsah, dalam keadaan tidak ada kelonggaran daripada syarak, bukan kerana dia sakit, bukan kerana dia bermusafir yang mengharuskan dia untuk tidak berpuasa, tapi saja-saja dia bukan kerana sakit, dia sihat, boleh berpuasa, tapi dia disengaja tidak mahu berpuasa, maka orang macam ni lam yaqdi anhu shaumud dahri, andai kata dia nak ganti pada masa akan datang dengan puasa setahun kesemuanya, dia takkan dapat gantikan sekalipun dia berpuasa setahun. Ini yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Cuma ulama menyatakan kepada kita, apakah maksud sebenar lam yaqdi anhu shaumud dahri, tidak menggantikan puasa yang ditinggal tu oleh puasa setahun? Apa yang nak difahami daripada hadis ni? Adakah orang yang pernah meninggalkan puasa tanpa keuzuran syarak ada kewajipan yang lain daripada menggantikan puasa tersebut yang perlu dilakukan olehnya, atau macam mana? Lalu ulama menyatakan kepada kita, orang yang meninggalkan puasa satu hari pada bulan Ramadan, tanggungjawab dia ialah diganti balik. Dia ganti balik puasa yang ditinggalkan itu selepas daripada bulan Ramadan. Wajib kat atas dia ganti. Wajib kat atas dia ganti. Maka bila diganti itu,
dia bertaubat atas dosa yang dilakukan, lalu diganti dengan satu hari yang ditinggalkan tu, maka itu sudah memadai menjadi kafarah kepada dosanya atas satu hari yang ditinggalkan. Cuma Nabi sebut di sini, kata Nabi menyatakan kepada kita seolah-olah tak mampu untuk menggantikan satu hari itu. Jadi macam mana? Adakah kena puasa 2 tahun, 3 tahun baru ganti satu hari itu? Ulama menyatakan kepada kita cukup ditinggal sehari, ganti sehari. Kalau ditinggal 2 hari, ganti 2 hari. Jadi apa yang dikehendaki dalam hadis ini? Dengan Nabi menyatakan tidak dapat menggantikan satu hari yang ditinggalkan tanpa uzur oleh puasa setahun itu. Lalu ulama menyatakan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu sebagai satu ancaman supaya kita jangan melakukan perbuatan demikian. Dan ulama menyatakan yang dikehendaki dengan perkataan Nabi SAW, lam yaqdi anhu sawmu dahri, dengan arti kata, andai katalah ada orang dia puasa 360 hari dengan niat nak ganti puasa sehari yang ditinggal pada bulan Ramadan tu. Hak ni sehari bulan Ramadan dengan 360 hari ni dia berpuasa, pahala dia tak sama, tak mampu untuk menandingi pahala satu hari puasa di bulan Ramadan. Itu maksud dia. Dia sudut pahala. Dari sudut tanggungjawab dia, bila dia taubat pada Allah, dikira jumlah banyak mana hari dia berpuasa. Banyak mana hari dia tinggal, maka banyak itulah dia mesti ganti. Adapun pahala, sama ke hak yang diganti dengan hak satu hari yang ditinggalkan dengan sengaja pada bulan Ramadan? Tidak sama. Itulah yang didasarkan oleh para ulama. Oleh kerana itu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, sama-sama kita menjaga ibadah puasa kita, jangan ditinggalkan dengan sengaja tanpa keuzuran daripada keizinan daripada syarak. Kerana perbuatan itu termasuk daripada dosa besar kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sekian untuk kali ini, apa yang baik daripada Allah yang dimahkamkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, patuhi PKPB. Wallahu a'lam.